Ya, baik, kita bersama dengan Masdi. Assalamualaikum Masdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walimal dan juga Norintan. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Masdi, apa khabar? Sihat hari ini? Alhamdulillah, saya sihat walafiat pada pagi ini. Alhamdulillah. Ispal ini tadi katanya di Belait sedikit mendung pagi ini, namun tidak mematahkan semangatnya. Mereka ingin beraktiviti di daerah Belait Tutong pula. Macam mana mendung juga pagi ini? Ya, begitulah ya. Keadaan cuaca di daerah Tutong juga dalam keadaan yang mendung. Dan juga seperti yang Ispal ini kongsikan sebentar tadi, di daerah Tutong juga, di sekitar Taman Rekreasi Sungai Basong, ramai juga ada orang yang bersiap sedia untuk melakukan aktiviti riadah, terutamanya berbasikal. Wow. Alhamdulillah ya. Masih lagi terus bersemangat ya dengan keadaan yang cuaca sedikit mendung lah. Tapi kalau hujan memanglah ya, mungkin boleh membatalkan niat tersebut ya. Tapi kalau mendung rasa-rasanya untuk beraktiviti sedikit nyaman dan juga selesa ya. Tapi diramalkan di negara kita ni Brunei Darussalam ni keadaan cuaca sedikit aktif lah ya. Sehingga kalau saya tidak silap 6 Jun ini nanti perkongsian daripada Jabatan Meteorologi negara kita ni Brunei Darussalam ni. Baik, sama seperti Ispal ini tadi di mana mengenai dengan pengalaman. Mungkin Masdi sendiri ada pengalamannya terhadap penipuan kewangan mungkin ataupun media sosial macam mana. Jadi bagaimana kalau Masdi boleh berkongsi kepada kita, mungkin pernah ataupun mungkin ada tips-tips? Sejauh ini Indah Pelang pernah di scam ataupun mengalami kena penipuan kewangan ataupun media sosial. Namun seperti saya rasa Wali dan juga Norintan pernah mengalami juga, yang mana ada pesanan ringkas yang menyatakan bis kita ataupun kita ini memenangi sekian-sekian wang tunai dan hendaklah menekan pautan tersebut. Dan saya rasa itu adalah satu penipuan juga sebetulnya, dan kita ini memang dapat fikir secara rasional, yang mana memang itu secara nyata adalah penipuan, dan saya juga tidak akan menekan pautan tersebut kerana sudah pasti ianya akan memberi kesan mungkin kepada kita ni punya peribadi, maklumat peribadi itulah yang terutamanya yang boleh diganggu kalau kita ni menekan pautan tersebut. Dan kita ni juga ada mendengar ya, terutamanya nasihat daripada AITI ya, yang ada mengatakan mengenai dengan perkara-perkara ini, yang mana kita ni perlu rasional lah dalam memikirkan perkara-perkara seumpama ini. Betul sekali ya. Saya sendiri juga pernah menerima mesej tersebut ya, memenangi sekian jumlah wang. Tetapi atas dasar curiosity lah ya. Saya sendiri pun menekanlah pautan link tersebut ya. Dan apabila ditekan tidaklah terus menerus ya. Kita ni digodam dan juga sebagainya. Ada dinyatakan di sana untuk mengisikan nama ya, mengisikan nombor IC dan juga sebagainya, akaun bank dan sebagainya untuk dihantar wang tersebut kepada akaun kita ni ya. Jadi saya tidak mengisikanlah, tetapi hanya ingin mengetahui apa sahaja kandungannya di dalam pautan tersebut. Dan mendengar daripada rakan-rakan kita ni yang pernah mengalami permasalahan sebegini ya. Ada yang mengatakan kita ni perlu membayar kepada mereka terlebih dahulu untuk dapat kita ni menerima wang tersebut ya. Padahal ini adalah satu penipuan yang perlu kita ni berhati-hati dan juga elakkan ya. Dan rata-rata yang kita ni dengarkan setelah mereka mengirimkan wang tersebut, nombor tersebut gaib, hilang, tidak ada, tidak wujud dan sebagainya. Ya, itu adalah antara salah satu ya cara penipuan ya bagi mereka yang tidak bertanggungjawab. Apapun insya-Allah nanti akan kita ketahui bersama nanti bersama dengan rakan kita dari daerah Temburong apa pengalamannya ataupun mungkin tipsnya. Pun Masdi, kami serahkan kepada Masdi untuk berkongsi apakah antara bahan semasa dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas Walimul dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami menerusi rancangan sampai pagi, dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan ada seperti biasa juga kita akan berkongsi maklumat semasa dan juga satu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama. Dan saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan projek inovasi produk 1K1P, yang mana program ini dibukakan penyertaannya sehingga 6 Jun 2022 dan dibukakan kepada para belia, para pengusaha 1K1P dan PMKS yang tinggal di daerah Tutong sahaja. Dan untuk mengetahui keterangan lanjut mengenai dengan projek inovasi produk 1K1P, ada bolehlah ya layari laman sesawang dengan mencari tutong.com
klik dan di sana anda akan mendapatkan makluman mengenai dengan projek inovasi 1K1P, dan anda juga boleh menghubungi talian pihak urus setia di talian 883 4343. Audio itu mengenai dengan makluman mengenai dengan projek inovasi 1K1P, dan ada lagi beberapa makluman semasa yang akan saya kongsikan. Namun terlebih dahulu, mari kita saksikan bersama bahan yang kami sediakan untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nur Adina dan kita akan mengimbau kembali suasana majlis perkahwinan di fasa endemik awal di negara Brunei Darussalam. Jadi terdapat perbezaan sebelum dan sesudah COVID-19. Jadi tetap setia bersama saya untuk menyaksikan majlis ini. Majlis perkahwinan semasa fasa awal endemik sedikit berbeza dari sebelum berlakunya wabak COVID-19. Perbezaan ini dapat dilihat melalui keterbatasan seperti keramaian jemputan yang hadir, masa mengadakan majlis, cara hidangan makanan dan sebagainya. Perkahwinan sebelum COVID-19 pula disambut tanpa had dengan kemeriahan dan keramaian. Pelbagai perancangan dan persiapan dilakukan oleh pihak pengantin untuk memastikan majlis yang diadakan tidak melanggar perintah Kementerian Kesihatan. Dan perancangan ini selaras dengan hasrat pengantin yang mengimpikan perkahwinan idaman mereka untuk menjadi raja sehari dan melakar kenangan manis dalam kehidupan. Okey, alhamdulillah persiapan kami semasa fasa endemik ini memanglah persiapan itu kami membuat daripada rumah. Kami membuat ART di rumah sebelum majlis masuk ke Dewan. Kami membuat perancangan keramaian berapa yang dihadkan di Dewan ini dan penjarakan juga, dan sama-samalah kami menjagalah SOP ini. Kesukaran itu anda pulang banyak membuat persiapan di sini ni. Pasalnya semua ada yang kena sediakan di sini, segala mejanya, segala diwannya, kemampuan. Tapi cuma kemampuan itu terpulang kepada kemampuan seorang-seorang lah. Dan kesukarannya tu memanglah berangkut-angkutan lah barang itu dari rumah kemari. Kalau untuk kehadiran orang itu tidak masalah lah. Semuanya lancar lah. Memilih jemputan yang hadir ini, kami paksa tak pilih-pilih ni orangnya. Sebabnya kami berbagi-bagi kan, kalau ibu bapa, kadang-kadang anak-anak diorang dia dapat. Pasal kami mencari dalam, kita ni terhad dalam 300 orang itu. Kalau kami manggil semua ni, kadang-kadang kalau jemputan ni, ibu bapa dan keluarga, memang ramai kada. Ni paksa ibu bapa. Jadi dia terpaksa menjaga ya hati diorang. Walaupun tapi diorang fahamlah dengan keadaan fasa endemik ini. Bagi memastikan peraturan dan arahan Kementerian Kesihatan dipatuhi, pihak pengantin ada menyelitkan peringatan dalam kad jemputan untuk jemputan yang akan hadir ke majlis untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP. Semasa berlangsungnya majlis, pihak pengantin memantau jemputan yang hadir dengan memastikan kesihatan mereka berada dalam keadaan yang baik seperti menjalani ujian ART sebelum hadir ke majlis, memakai serungkup muka di sepanjang berlangsungnya majlis, memeriksa suhu badan dan mengimbas Blue Health QR Code. Sentuhan fizikal yang kebiasaannya diadakan semasa akad nikah antara juru nikah dan pengantin lelaki ditiadakan. Begitu juga dengan adat bersalam-salaman.
Jamuan pula tidak dihidangkan dan hanya disediakan secara bungkusan. Dalam fasa ini, perkahwinan di Dewan menjadi pilihan kerana pilihan untuk menjemput jemputan yang lebih ramai berbanding dengan pelaksanaan majlis di rumah persendirian kerana kapasiti sebanyak 300 orang dibolehkan hadir, iaitu jumlah maksimum yang ditetapkan bagi majlis keramaian. Majlis perkahwinan ini juga mengadakan 3 majlis dalam sehari, iaitu majlis pertunangan, majlis akad nikah dan majlis bersanding. Ini adalah pilihan yang baik bagi pihak pengantin untuk memenuhi arahan dan peraturan Kementerian Kesihatan, juga mengelakkan dari kekerapan perhimpunan ramai bagi acara tersebut. Adat perkawinan Brunei itu tindakan berubah, masih mengekalkan, cuma disebabkan pasal endemik ini kami mengurangilah sedikit, disebabkan takut kalau lama-lama kita ini terhad waktunya tu. Kalau lama-lama bangkali kami pun mengikut SOP itulah, SOP. Macam adat membasuh kaki apa tu, kadang-kadang kami kurangi. Yang ada macam mengantar berian sama bersanding, nikah ya kan. Tapi dalam satu masa saya. Lalunya dalam 2-3 hari. Satu pun untuk mengurangkan beban perbelanjaan je lah. Alhamdulillah diberi peluang untuk mengadakan majlis di masa-masa endemik ini. Oleh kerana di Dewan ia ada peruntukan untuk tetamu yang hadir lah. Kalaupun mengadakan di rumah, kawasan terhad, ruang. Saya amat bersyukur kerana dapat menghadiri ke majlis perkahwinan di fasa endemik ini. Akan tetapi saya merindukan ya suasana perkahwinan sebelum pandemik ini, di mana kami kebiasaannya akan adat bersalam-salaman dan di mana keluarga pengantin akan bersalam-salaman dengan para jemputan. Akan tetapi walau bagaimanapun dalam dua situasi ini ada kekurangan dan kelebihan tersendiri. Bagi saya kalau hendak mengekalkan ada kebaikannya, dan kalau pun terpaksa balik semula di fasa normal di mana kami dibolehkan bersalam-salaman pun ada kebaikannya juga. So bagi saya dua-dua ada kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Tapi overall saya lebih selesa kalau perkahwinan itu dapat dilakukan secara yang normal. Inilah antara kenangan majlis perkahwinan semasa fasa endemik yang cukup bermakna, khususnya bagi pengantin, para keluarga, jemputan majlis dan masyarakat secara amnya. Momen-momen indah masih dapat dirasakan meskipun suasananya sedikit berbeza kerana terdapat keterbatasan dalam melaksanakan majlis. Berakhirnya tempoh fasa endemik ini memberi kelonggaran kepada masyarakat untuk mengadakan majlis seperti kebiasaannya. Jadi, pengalaman ini merupakan sesuatu yang baru dan mungkin menjadi titik perubahan di mana ada yang akan mengekalkan cara pelaksanaan atau cara majlis seperti ini di masa akan datang. Setentunya, ini akan menjadi sejarah yang tidak akan dilupakan dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sama, secara amnya kita menyedari mengenai keselamatan bermasyarakat, menjaga kebersihan diri dan taat kepada perintah dan arahan kerajaan dalam kehidupan sehari-hari.